Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung semula bagi tadabbur kita menerusi suratul Waqiah, dan insya-Allah untuk hari ini kita akan menyambung semula bagi ayat yang ke-70, ya. Jadi saya akan bacakan pada ayat yang ke-70 sehinggalah kepada ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله. Mafhumnya, jika kami kendaki, kata Allah, kami akan jadikan air hujan yang diturunkan itu masin. Maka ada baiknya jika kamu, wahai manusia, bersyukur kepada Allah. Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan daripada kayu yang ditumbuhkan itu? Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya atau kami yang menumbuhkannya? Kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat, dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. Oleh yang demikian, wahai orang-orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar, sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalaulah sekiranya kamu mengetahuinya. Baik, jadi daripada ayat yang ke-70 sehinggalah kepada ayat yang ke-76, ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang dua perkara. Daripada ayat 70 sehingga ayat yang ke-74, Allah Ta'ala menerangkan sambungan berkenaan dengan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada manusia, daripada nikmat-nikmat keperluan asas dalam kehidupan manusia itu, supaya manusia mensyukurinya dan supaya manusia melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada mereka rezeki itu tanpa mereka sangkakan. Kemudian pada ayat 75 dan 76, Allah Ta'ala bersumpah berkenaan dengan keagungan Al-Quran serta masanya, tempatnya dan kedudukannya. Baik, kita kembali pada ayat yang ke-70. Pada ayat yang ke-70, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di antara salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada manusia.
salah satu daripada rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan kepada manusia, iaitu adalah nikmat air. Iaitu adalah nikmat air. Yang dengan air itu manusia menjadikan ia dengan pelbagai penggunaan, sama ada sebagai minuman mereka ataupun air itu dijadikan sebagai kegunaan mereka, dan juga air itu juga dijadikan sebagai keperluan mereka. Jadi pada ayat yang ke-70 ini Allah Ta'ala menyebutkan di sini memberi kepada kita beberapa peringatan dan pengajaran. Yang pertama, ayat ini menerangkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah Tuhan yang menurunkan air hujan. Allah Ta'ala lah Tuhan yang mentadbir dan yang mengatur alam ini. Ini mengisbatkan bagi Allah sifat rububiyah, iaitu sifat ketuhanan bagi Allah, dan menafikan selain daripada Allah yang mentadbir atau mengurus alam ini, atau yang mampu dan berkuasa untuk menurunkan air hujan ke muka bumi. Ya, yang mampu untuk menurunkan air hujan ke muka bumi. Maka sebab tu kita lihat Allah menggunakan lafaz lau nasya, dan jika kami kehendaki. Allah sebut perkataan nasya. Kalau dalam bahasa Arab, nasya tu maknanya kami yang menurunkan. Tetapi dekat sini kami akan menjadikan air hujan itu. Tetapi dekat sini dalam bahasa Arab, gaya bahasa Arab, bila disebut sesuatu perkataan itu, dimulai ia dengan perkataan kami, ia adalah bukan merujuk kepada bilangan. Dia bukan merujuk kepada bilangan pelaku. Tetapi dia merujuk kepada kekuasaan yang tidak dikongsi padanya sesuatu. Lepas tu kita kena faham bahasa Arab. Kalau kita perhatikan daripada ayat-ayat sebelum ni dalam surah Waqiah, bermula daripada ayat 58 dan seterusnya, semuanya Allah guna perkataan kami. Kerana dalam gaya bahasa Arab, kalau dalam sesuatu perkara tu, satu urusan tu, satu kerja tu, hanya seorang saja yang mampu buat, orang lain tak mampu buat, yang mana kemampuan dia seorang tu diperlukan kemampuan ramai orang dalam satu kerja tu, maka gaya bahasa Arab disebut perkataan kami. Saya bagi contoh, misalnya, kalaulah satu orang ni, dia berjaya menguruskan satu urusan, sedangkan dia seorang saja dapat uruskan satu urusan tu, sedangkan orang lain kalau nak uruskan urusan tu, mereka memerlukan seramai 100 orang, 100 kemampuan orang, baru boleh buat. Tapi dia seorang buat tanpa bantuan 100 orang. Maka bahasa Arab dia akan menggunakan istilah kami. Dia tak guna istilah saya. Ya? Itulah maksud bahasa Arab. Gaya bahasa Arab. So dalam ayat ini, pengajaran dia nak memberitahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala hanya senyalah Tuhan yang mengatur dan mentadbir langit dan bumi ataupun alam ini, dan hanya dialah Tuhan yang satu-satunya berkuasa menurunkan hujan tanpa perlu sekutu baginya untuk membantunya menurunkan air hujan. Ini adalah bagi menolak prasangka dan juga bagi menolak kepercayaan kaum musyrikin Mekah yang mana mereka mendakwa hujan ini diturunkan juga dengan sebab-sebab selain Allah. Contoh kita boleh tengok dalam hadis Nabi SAW, ketika air hujan turun, maka Nabi perintahkan sahabat radhiyallahu anhum untuk melafazkan perkataan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Maksudnya, kita telah diberikan hujan oleh Allah Ta'ala dengan kurniaannya dan rahmatnya. Maka bila sahabat berkata, ya Rasulullah,
bukankah memang hujan ini turun dengan rahmat dan kurniaan Allah? Nabi kata, ya benar. Tetapi kaum-kaum yang terdahulu, apabila turun kepada mereka hujan, mereka telah mensyirikkan Allah dengan mereka berkata, mutirna binau'i kadha wa kadha, yang memberi maksud kita telah diberikan hujan disebabkan oleh kerana bintang ini dan bintang itu. Maka dari sudut kefahaman orang-orang Quraisy jahiliah dahulu, bila mereka mendapatkan air hujan, mereka berprasangka air hujan itu diturunkan oleh penjaga-penjaga alam ini. Pengawas-pengawas alam ini selain Allah, iaitu bintang-bintang, planet-planet yang berkuasa menurunkan air hujan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menafikan hal itu dengan mengatakan hanya sahaja dialah Tuhan yang mentadbir, mengatur, mengurus, menentukan dan juga yang menurunkan air hujan itu untuk mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-70 ini menunjukkan kepada kita, yang keduanya pengajarannya, iaitu kepentingan air dan kewajipan mensyukuri di atas nikmat air. Walaupun kita lihat dekat sini Allah sebutkan tentang air hujan, tetapi kepentingan air, kenapa Allah sebut air hujan? Sebab manusia semua tahu bagaimana fungsi dan peranan kepentingan air hujan ini memberikan rezeki yang bercambah-cambah kepada manusia. So Allah Ta'ala menyuruh mereka bersyukur kerana Allah jadikan muka bumi ini tidak kering dan tidak kontang dan tidak kemarau dan tidak terlalu panas. Bahkan Allah memberikan bumi ini juga dapat merasai basahannya, lembapannya dengan air-air hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Maka dekat sini Allah Ta'ala menyuruh manusia mensyukuri di atas nikmat air hujan yang diturunkan. Ya, di atas nikmat air hujan yang diturunkan. Ya. Macam mana cara kita nak mensyukurinya? Cara nak mensyukurinya yang pertama adalah dengan kita berdoa. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan pada kita, bila kita lihat air hujan turun, kita tidak tahu sama ada air hujan yang awalnya yang turun atau pertengahannya atau yang akhirnya, kita tidak tahu manakah yang lebih baik antara yang boleh paling baik memberi manfaat kepada tanah di muka bumi ini. Maka sebab itu Nabi SAW mengajari kita supaya kita membacakan doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, curahkanlah kepada kami air hujan yang memberikan manfaat. Kerana kita tidak tahu air hujan yang pertama kali turun tu ke, yang sedang turun tu ke, atau yang di hujung-hujung turun tu ke, yang lebih memberi manfaat kepada tanah bumi ini yang akhirnya memberikan pulangan kepada manusia. Itu yang pertama, cara kita mensyukurinya. Yang kedua, cara kita mensyukurinya adalah dengan mengimani dan meyakini bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menurunkan. Sebab itu setiap kali bila air hujan turun, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW akan memandang ke arah langit dan kemudian baginda akan mengelak sedikit daripada ridaknya atau selendangnya. Bila air hujan turun, baginda membiarkan air hujan itu kena pada batang tubuh baginda sambil baginda mendongak ke arah langit, menunjukkan isyarat kepada keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan air hujan ini. Yang ketiga, iaitu cara kita mensyukurinya adalah dengan cara kita membalas kurniaan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan bersyukur. Iaitu syukur dengan hati,
syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati kita dah sebut tadi, kita mengakui Allah Ta'ala, mengimani Allah Ta'ala yang turunkan. Syukur dengan lisan adalah dengan kita berdoa tadi, kita dah sebutkan juga. Dan yang terakhir sekali adalah syukur dengan perbuatan. Adapun syukur dengan perbuatan di atas nikmat air hujan yang Allah Ta'ala turunkan itu, iaitu dengan cara seseorang itu uh, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan kebaikan dan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Ya, kerana dengan nikmat minta maaf. Kerana dosa-dosa manusia itu boleh menyebabkan air hujan ini tidak diturunkan. Ya, nak memberitahu bahawasanya kesan daripada maksiat dan perbuatan dosa manusia itu, implikasinya atau akibatnya boleh menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan air hujan daripada diturunkan ke atas muka bumi kerana sebab-sebab dosa-dosa yang tertentu. Ya. Jadi sebab tu kena banyak buat kebajikan. Ya, seperti banyakkan sedekah, banyakkan memberi makan pada orang, banyakkan menyantuni fakir miskin dan anak yatim, ya, kemudian banyak mengeluarkan zakat, ya. Kerana di sana terdapat hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda menyatakan mengenai beberapa maksiat yang boleh menyebabkan Allah menahan air hujan daripada turun. Ya, itu pun satu nikmat juga. Bayangkan kalau Allah tak turunkan air hujan, maka itu menyebabkan bumi, bukan sekadar bumi ini jadi terlalu panas, tanah menjadi terlalu kering, bahkan semua hasil pertanian, hasil tanaman dan hasil keperluan makanan asasi kita semuanya akan rosak dan tidak akan tumbuh. Apatah lagi binatang-binatang ternakan pun akan mati. Bahkan manusia sendiri pun bila tak mencukupi bekalan air pun boleh mati. Ya. Kerana Allah katakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami telah menciptakan semua makhluk ini diberhajatkan kepada air. Bayangkan kalau tak ada air memang mati. Okey, di sana ada beberapa dosa yang disenaraikan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Quran yang menggambarkan Allah menghalangi daripada air hujan itu diturunkan. Yang pertama adalah sifat kesombongan dan melampau batas di atas muka bumi. Sifat sombong, angkuh, melampau batas, bermaharaja lela di atas muka bumi. Ini kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am pada ayat 42 dan 43. Sebab itulah Islam mensyariatkan satu solat sunat minta hujan, namanya solat sunat istisqa. Yang mana Nabi kata bila kita keluar nak buat solat sunat istisqa ni, kita kena keluar dalam keadaan rendah diri, kena keluar dalam keadaan takut, kena keluar dalam keadaan malu, kena keluar dalam keadaan berharap kepada Allah, barulah Allah turunkan hujan. Jadi itu memberi isyarat siapa yang menunjukkan keangkuhan, kesombongan, kehebatan dia, besar diri dia di atas muka bumi ini, bila ramai manusia yang bersifat-sifat seperti ini, maka Allah akan menghalang daripada bumi ini diturunkan padanya air hujan. Kalaupun turun pun, air hujan itu tidak memberikan berkat, maksudnya tidak membuahkan hasil yang banyak. Sekadar turun, mungkin boleh jadi banjir, boleh menjadi musibah pula, bukan menumbuhkan hasil. Yang kedua, antara sebab dosa yang menghalangi daripada hujan turun atau sedikitnya jumlah hujan yang turun yang disebutkan di dalam hadis, iaitu segala bentuk dosa yang berbentuk penipuan dan
penipuan dan kezaliman dan mengambil hak orang. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Majah yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawasanya ya ma'syaral muhajirin khamsun idza betulita bihin a'udzu billahi an tudrakuhunna. Wahai sekalian para muhajirin, ada 5 bala bila Allah Ta'ala timpakan kepada kalian dan aku berharap kalian tidak akan bertemu dengan zaman itu. Maka sahabat tanya, apa 5 perkara yang menyebabkan begitu besarnya dosanya itu? Maka baginda sebut, yang qusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim. Iaitu antaranya adalah orang yang menipu di dalam timbangan dan sukatan atau takaran. Dia menipu ketika jual beli, ketika menimbang, ketika mengukur, ketika menakar. Semualah benda-benda yang berkaitan dengan mengurangi hak atau mengambil hak secara sulit dan secara diam. Melainkan kata Allah, aku akan menimpakan kepada mereka yang berkelakuan seperti itu dengan sinin, iaitu dengan kemarau. Ya, wasyiddatil mu'nah. Dan aku akan timpakan kepada mereka susah dan sukar untuk mendapatkan hasil bekalan makanan asasi. Tengok, Allah bagi 2 ancaman. Satu, Allah berikan kemarau. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan ancaman sukar mereka nak mendapatkan hasil makanan asasi. Ya, ini kalau siapa yang melakukan kerosakan yang berbentuk penipuan dan pencabulan hak orang, rasuah ke, curi ke, menipu ke, mengurangi timbangan mizan ke dan seumpama dengannya. Sebagaimana yang Allah telah timpakan kepada Firaun, ya, sebab Firaun buat semua kelakuan-kelakuan yang seperti itu. Yang ketiga, punca hujan ni tak turun, Allah bagi kemarau adalah ramai orang yang enggan membayar zakat. Dalam hadis Nabi sebut walam yamna'u az-zakata amwalihim illa muni'u al-qatar minas sama' walau lal bahaim lam yamturu. Kalau kerana kebanyakan manusia itu tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, maka Allah telah menghalang daripada air hujan turun daripada langit. Kalaulah bukan kerana binatang-binatang ternak, kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan air hujan. Ini sebab ramai orang yang culas ataupun orang yang banyak lari daripada membayar zakat harta ke, zakat simpanan ke, zakat perniagaan ke, zakat barang kemas ke, macam-macam lah ya. Kemudian yang seterusnya, punca kepada Allah Ta'ala menahan air hujan dan berlakunya kemarau dan sebagainya adalah kerana kuthratul ma'asi. Bila dosa tu terlalu banyak dan terlalu berleluasa. Maksudnya dosa tu ada di mana-mana. Dia bukan lagi tersembunyi tapi dia secara terang-terangan. Maka Allah Ta'ala juga akan timpakan kemarau dan tidak akan menurunkan air hujan. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Iza umilal munkara jiharan istahaqqul uqubata kullahum. Apabila dosa itu sudah pun berleluasa dan dia terang-terangan dilakukan, maka akan ditimpakan kepada pelaku dosanya itu akan hukuman kemarau. Ya, baik. Jadi dekat sini pengajarannya menunjukkan pada kita Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita supaya kita mensyukuri di atas nikmat air hujan yang Allah curahkan daripada langit. Supaya dengan air hujan itu kita dapat gunakan untuk minum, kita dapat gunakan untuk kegunaan tanaman, kebun, pertanian dan sebagainya. Selain kita dapat menggunakannya untuk memberi minum pada ternakan, ataupun kita dapat menggunakan air hujan itu sebagai minuman air bersih ataupun kegunaan-kegunaan seharian keperluan bagi kita. Ya. Maka sebab itu cara nak mensyukurinya saya dah sebut dah tadi. Salah satunya adalah memperbanyakkan kebajikan dan amal soleh
dan meninggalkan sebarang bentuk dosa-dosa yang telah saya sebutkan tadi berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebab itu Allah berfirman, kalau Allah Taala tidak memberi rahmat kepada manusia, nescaya Allah Taala berkuasa menjadikan air hujan itu, air yang turun itu, ini daripada air hujan itu adalah air yang masin. Ya, air yang masin. Maknanya kita nak minum pun tak boleh, bahkan mungkin dia tak boleh memberi manfaat kepada tanaman-tanaman kerana kadar masin yang terlalu tinggi. Sebab tu Allah suruh kita bersyukur. Di hujung ayat tu Allah kata falaula tashkurun. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat 71. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat air yang Allah berikan kepada manusia sebagai keperluan, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan pula antara nikmat lain yang Allah beri kepada manusia supaya mereka mensyukurinya. Ada satu doa, saya terlupa tadi, doa daripada Nabi SAW. Bila Nabi minum air saja, minum macam air bukit ke, air-air yang semula jadilah air mineral, ya, maka baginda akan baca alhamdulillahillazi saqana azban furatan birahmatih walam yaj'alhu milhan ujajan bidhunubina. Ini satu doa yang sangat baik. Kalau kita minum air-air mineral, air-air yang berakali, air yang betul-betul bersih lah, ya, bukan air-air yang kotor ni, tidak. Nabi ajar doa, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi minum kepada kami minuman daripada sumber air yang sedap dan sumber air yang bersih dan segar dengan rahmatmu ya Allah, dan kau tidak menjadikan air yang kami minum ini masin yang menyebabkan kami tak boleh minumnya disebabkan kerana perbuatan dosa-dosa kami. Ya, baik. Okay, kita balik pada ayat 71. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan nikmat yang seterusnya. Antara nikmat yang seterusnya Allah beri kepada manusia sesudah air, iaitu nikmat api. Bagaimana Allah memberi nikmat api kepada keperluan dan kegunaan manusia, iaitu dengan Allah Ta'ala jadikan api itu mudah untuk terbakar. Api ini mudah untuk terbakar, iaitu salah satu daripada asbab untuk manusia dapat manfaatkan kegunaan api itu adalah melalui kayu-kayu, kayu-kayu yang telah Allah Ta'ala ciptakan, yang telah Allah Ta'ala keluarkan daripada perut bumi melalui benih-benih pokok, yang akhirnya kayu-kayu pokok itu boleh dijadikan sebagai bahan bakaran untuk manfaat manusia dan juga untuk kegunaan manusia bagi memasak masakan, memanaskan badan, ataupun untuk menjadi pertahanan dan perlindungan diri untuk mereka. Ya, jadi salah satu nikmat yang Allah Ta'ala sebut kat sini adalah merupakan nikmat api. Tapi an-nar dalam bahasa Arab, dia bukan merujuk kepada api sahaja, ya, tapi dia merujuk kepada apa sahaja yang boleh mengeluarkan cahaya. Sebab tu kalau kita tengok, cahaya dalam bahasa Arab dipanggil nur. Nur, ada perkataan nun ra juga. Nur, tapi satu lagi dipanggil nar. Sebenarnya dia daripada pecahan asal kalimah yang hampir sama. Sebab daripada api mengeluarkan cahaya. Ya. Dan daripada cahaya itu, dengan bahang cahaya tu, ya, bahang cahaya tu, sebab cahaya sendiri dia ada haba, ya, dia mengeluarkan haba, dan daripada haba cahaya tadi juga boleh mengeluarkan api. Dia bertukar ganti. Daripada api boleh keluar cahaya, daripada cahaya boleh melahirkan api. Ya. Maka sebab itu di sini Allah Ta'ala memperingatkan kepada manusia tentang nikmat api untuk kegunaan mereka. Di samping itu Allah Ta'ala ingatkan mereka tentang nikmat cahaya, supaya mereka dapat mencipta lampu pelita dengan api yang Allah jadikan ia mudah dinyalakan, ia mudah terbakar, supaya manusia dapat cipta lampu ke, lampu pelita ke, tak kisahlah jenis lampu apapun yang manusia dapat cipta. Tapi asbabnya Allah jadikan bahan-bahan dia itu ada, ya, supaya memberi kemudahan kepada keperluan manusia.
sama ada api itu digunakan untuk mencahayakan tempat yang gelap, ataupun untuk memasak, ya, ataupun untuk membakar sesuatu keperluan-keperluan, atau dengan tujuan untuk kegunaan senjata, ya, alat perang, ya, dan bermacam-macam lagi tujuan kegunaannya. Ya, baik. Jadi dekat sini pengajaran yang pertama adalah Allah Ta'ala menyuruh manusia supaya mensyukuri akan nikmat Allah menjadikan api yang menjadi keperluan manusia itu mudah untuk terbakar dan mudah untuk dinyalakan sebagai suatu manfaat kepada kehidupan dan keperluan manusia. Ya, sebagai keperluan manusia. Baik. Maka dekat sini kalau kita lihat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, baginda bersabda, "An-nas syuraka'u fis salas." Manusia ini mereka berkongsi keperluan hidup pada 3 perkara. Ya, manusia macam mana pun dia tak boleh lari pada 3 perkara ini. Yang pertama al-ma, iaitu air. Yang kedua al-kala, iaitu hasil tanam-tanaman, tak kisahlah sayur ke buah ke, bawang ke, semua yang datang daripada hasil tanaman. Ini pun manusia semua satu dunia akan berkongsi, air pun satu dunia akan berkongsi, dan yang ketiga yang Nabi sebut yang manusia berkongsi padanya adalah merupakan api, an-nar. Ya, adalah merupakan api. Sebab semua manusia juga memerlukan keperluan api untuk kegunaan dan juga kehidupan mereka. Maka dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya 3 perkara ini adalah merupakan nikmat yang paling utama dan nikmat yang paling asas kepada keperluan manusia selain daripada makanan, selain daripada makanan lah, ya, yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Sebab kalau ada makanan pun tapi tak ada air, susah juga. Tak ada makanan, tak ada api pun susah juga. Tak ada makanan, ada makanan tetapi tidak ada air, tidak ada api, ya. Kemudiannya tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka itu juga adalah merupakan suatu kesulitan kerana kesemuanya adalah keperluan bagi manusia. Ya, baik. Jadi Allah Ta'ala menyuruh, pengajaran kat sini menunjukkan pada kita yang pertama bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan api itu sesuatu nikmat yang boleh memberikan kepada manusia, Allah menciptakan api itu sebagai suatu nikmat yang memberikan kepada manusia kemudahan. Adik, Man. No. Iaitu Allah jadikan api itu termasuk daripada rezeki, di antara rezeki kepada manusia yang memberikan manfaat kepada mereka. Baik, itu yang pertama. Tetapi Allah juga sebut dalam ayat ini, api itu juga bukan sekadar menjadi satu nikmat. Bahkan api itu juga menjadi satu ujian kepada manusia. Kita boleh tengok, pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat yang ke-73. Ya, Allah Ta'ala kata, ja'alnaha tadhkiratan. Iaitu api itu juga Allah jadikan ia sebagai ujian bagi manusia. Antara bentuk ujian bagi manusia itu adalah peringatan kepada manusia. Walaupun api itu memberi manfaat, tetapi dia juga boleh memberi peringatan. Sebagaimana kita ketahui daripada api itu kita dapat manfaat, iaitu kita dapat manfaat daripada kepanasan api untuk memasak. Kita dapat manfaat daripada cahaya api itu untuk menerangkan kegelapan. Kita dapat manfaat daripada kepanasan api itu untuk
memanaskan tubuh kita bila dalam keadaan suasana sejuk. Tapi Allah ingatkan juga selain daripada api itu memberikan manfaat, memberikan kemudahan kepada manusia, api itu juga adalah menjadi suatu ujian. Apa bentuk ujian dia? Iaitu ujian dia adalah api itu juga boleh menyakiti manusia. Api itu juga membahayakan manusia kerana dia boleh membakar. Ya, kerana dia boleh menyakitkan. Sebab api ni juga bila kita sentuh dia, kita sakit. Maka dia juga menjadi satu ujian, yang mana dengan ujian itu Allah jadikan ia sebagai suatu peringatan dan pengajaran kepada manusia supaya manusia berhati-hati dan supaya manusia merasa takut kepada api itu. Secara tidak langsung, bila manusia tahu mudarat api tadi, manusia tahu api itu adalah suatu ujian, manusia tahu bahawa api itu menyakitkan, maka ia akan memberikan lagi rasa keinsafan kepada manusia supaya manusia takut kepada api yang lebih dahsyat, iaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana api neraka Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut dalam hadis yang sahih adalah 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi keperluan kehidupan manusia, ya. Baik. Itu yang pertama. Pengajaran yang kita ambil tadi apa dia? Iaitu Allah menciptakan api ini sebagai suatu nikmat yang memberikan kemudahan dan manfaat, dan juga menciptakan api sebagai suatu ujian yang memberikan pengajaran dan peringatan supaya manusia itu takut kepada ancaman azab api neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari qiyamah nanti. Ya. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat 72 Allah sebut aantum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Allah berfirman setelah Allah bagi tahu tentang nikmat Allah menjadikan api ini mudah terhasil dan mudah terbakar. Sebab kita semua tahu api ini dia boleh terhasil dengan haba, lepas tu dengan campur oksigen, kan? Dia mudah terbakar kerana adanya haba, kemudian adanya udara, ya. Kemudian adanya bahan yang boleh menjadi sebagai tempat api itu menyala, maka Allah jadikan ia sebagai satu kemudahan bagi manusia, ya, dan manfaat bagi manusia selain peringatan. Kita ambil pengajaran daripada ayat 72. Allah kata apa? Kamukah yang mengeluarkan pokok itu atau kami yang mengeluarkan pokok itu? Baik. Maksudnya dalam konteks ayat 72 ini, Allah bagi tahu salah satu daripada kemudahan yang... Jangan pecah-pecah. Pecah. Sini. Nanti pecah. Main kat sini. Nah. Baik. Jadi salah satu daripada Allah beritahu kepada manusia dan Allah ajarkan kepada manusia dekat sini, salah satu daripada bahan yang membantu kemudahan manusia untuk mereka menyalakan api adalah daripada kayu. Ya, iaitu dengan Allah ciptakan pokok dan Allah Ta'ala ciptakan kayu daripada pokok-pokok tadi supaya ia membantu manusia bukan sekadar dapat mengambil hasil buah daripada pokok itu, bukan sekadar manusia dapat manfaat daripada berteduh daripada pohon dan pokok itu, bahkan manusia juga dapat mengambil manfaat api yang boleh dikeluarkan daripada batang pokok ataupun dahan pokok itu. Ya. Baik, maka di sini menunjukkan Allah kata, siapakah yang mengeluarkan pohon tadi? Apakah pokok tu manusia yang keluarkan dengan dia meletak benih, diakah yang keluarkan? Atau Allah Ta'ala yang menumbuhkan pohon itu? Ini ayat ini ada satu pengajaran yang menarik. Kerana pada ayat ini, setelah Allah Ta'ala cerita tentang
nikmat api yang Allah berikan sebagai keperluan dan ujian. Kemudian Allah Ta'ala mencabar manusia pada ayat 72 ini. Ya, Allah cabar manusia, apakah kamu punya kuasa dan kemampuan dan kudrat untuk mengeluarkan pepohonan dan pokok-pokok yang kamu tanam itu, ataupun kami punya kuasa kudrat yang menyebabkan ataupun yang menumbuhkan pohon-pohon dan pokok itu. Ya, Allah tanya kepada manusia supaya manusia itu berfikir. Maka dekat sini memberikan pada kita beberapa isyarat pengajaran. Kenapa Allah tiba-tiba cerita pasal api, tiba-tiba Allah kait dengan pokok? Ya, kita fahamlah sebab bila pokok tu manusia boleh keluarkan api. Tapi Allah kaitkan dari segi macam mana pokok tu tumbuh. Macam mana pokok tu keluar daripada bumi, keluar daripada benih, keluar pada tunasnya. Maka dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan beberapa pengajaran. Yang pertama, Allah nak memberitahu bahawasanya ia berkuasa menghidupkan benda yang mati. Allah berkuasa menghidupkan balik makhluk yang dah mati. Walaupun dia dah menjadi tulang ke, dia dah jadi tanah ke, dia dah jadi apa ke, dah hancur lebur ke, Allah berkuasa mengeluarkan dia balik, menghidupkan dia balik, mengumpulkan jasadnya balik, mengembalikan jasadnya sempurna balik, sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menumbuhkan pokok dengan bersebab, iaitu kita tanam, ataupun tanpa sebab yang tak perlu manusia tanam, tapi benih itu jatuh dibawa oleh burung, diterbangkan oleh angin, kemudian Allah tumbuhkan. Ya, maka dekat sini Allah Ta'ala nak memberi satu sindiran kepada orang-orang kafir yang mana mereka mendustakan hari kiamat. Satu, pengajaran dia apa tadi? Iaitu nak memberitahu Allah berkuasa menghidupkan benda yang dah mati. Nombor dua, Allah Ta'ala hendak memberikan peringatan kepada manusia kerana mereka mendustakan hari kiamat. Mereka tak percaya ada kehidupan semula. Mereka tak percaya ada hari mereka akan dibangkitkan bertemu dengan Allah. Dan secara tidak langsung, itu juga membawa kepada mereka tidak percaya dan beriman kepada adanya api neraka. Sebab itulah Allah Ta'ala bawa datang ayat ini, ayat 72 ini setelah ayat 71. Kerana ayat 71 Allah cerita tentang api dunia. Tapi api dunia itu juga Allah kata dia menjadi satu peringatan mengingatkan kita pada api akhirat. Jadi kemudian Allah bawa pula kepada cerita pokok yang tumbuh. Seolah-olahnya Allah nak mengatakan satu ancaman, satu peringatan, satu amaran kepada orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang tak beriman, tak percaya pada hari kiamat. Mereka ini akan diseksa, diazab dengan api neraka yang menyakitkan. Sebab tu Allah sebut ayat 72 ni selepas ayat 71. So ada dua pengajaran lah. Satu, kerana nak menceritakan tentang Allah berkuasa menciptakan benda yang telah mati menjadi hidup. Yang kedua, Allah Ta'ala nak menceritakan bagaimana Allah Ta'ala berkuasa untuk Allah Ta'ala berkuasa untuk mengazab, menyeksa dengan memberi amaran kepada orang-orang yang mendustakan hari akhirat, dan secara tidak langsung mereka juga mendustakan seksaan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Seterusnya ayat 73, sebahagian ayat 73 saya dah uraikan tadi, iaitu Allah Ta'ala, ayat ini Allah Ta'ala menerangkan bahawasanya Allah menciptakan api dengan dua tujuan dan matlamat. Yang pertama, Allah kata tazkiratan. Ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah satu peringatan. Ya, satu amaran, satu ancaman, satu azab. Sebab tu kita tengok
kami jadikan api di dunia itu sebagai keperluan kamu dan juga benda yang menyakitkan kamu. Demikian juga api di hari akhirat. Ya. Ha, demikian juga api di hari akhirat. Baik. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, sesungguhnya api dunia ini adalah satu juzuk daripada 70 juzuk api neraka jahanam. Kalaulah diambil, lau duribat bil bahri marratain. Kalaulah diambil dua, apa ni kita panggil? Kalaulah diambil dua lautan yang besar. Tak kisahlah Mediterranean Sea ke, Atlantic Sea ke, apa sajalah ocean, apa? Saya pun lupa dah. Atlantic, Mediterranean ada satu lagi kan? Ada tiga kan? Kalau kita ambil semua laut ini, Nabi sebut, lalu dicampakkan kepadanya apa ni juzuk sedikit, ya, sedikit cebisan daripada api neraka jahanam, ma ja'alallahu fiha manfa'an li ahad. Maksudnya kamu akan tengok laut tu tak akan memberi apa-apa satu manfaat ke pun pada manusia kat dunia ni. Sebab apa? Sebab laut tu telah pun menjadi kering, ya. Bayangkannya, bau beberapa titisan api neraka dicampak ke turun ke bumi, semua lautan, dua ganda lautan tu pun disebut dalam hadis ini, ya, ia akan mengering dan menyebabkan lautan itu tidak lagi memberi apa-apa manfaat kepada manusia. Baik. Maka dekat sini kita ambil pengajaran dia. Yang pertama, pengajaran dia pada ayat 73 adalah iaitu memohon perlindungan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, yang memohon perlindungan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi suatu ancaman dan siksaan kepada manusia yang kufur. Sebab itulah dalam Islam Nabi SAW mengajar kita supaya kita minta berlindung dari supaya kita minta berlindung daripada api neraka jahanam, sebagaimana Nabi SAW ajar kita supaya siapa yang meminta berlindung daripada api neraka jahanam 3 kali sehari, melainkan neraka itu akan berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita daripada api neraka itu. Ya, bahkan dalam surah Al-Furqan pun Allah Ta'ala ada menerangkan tentang doa orang-orang yang bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Iaitu mereka yang minta berlindung daripada api neraka jahanam. Ya, baik. Itu yang pertama. Sebab apa kita kena minta berlindung? Sebab Allah kata dia menjadi satu tazkirah, satu ancaman, satu siksaan, satu amaran kepada manusia. Ya, itu satu. Nombor dua, yang kita boleh ambil daripada ayat 73 ini, daripadanya pengajaran kepada kita, iaitu sebesar-besar peringatan dan seberat-berat pengajaran kepada manusia itu adalah api neraka Allah. Maksudnya ayat 73 ni Allah memberitahu kepada manusia peringatan, ancaman, siksaan yang paling keras atau peringatan yang paling berguna, peringatan yang boleh menginsafkan, peringatan yang boleh menyedarkan manusia adalah api neraka Allah. Ya, kematian pun boleh jadi peringatan pada manusia. Bala pun boleh jadi peringatan pada manusia. Musibah pun boleh jadi peringatan pada manusia. Apa lagi? Musibah, azab, mati, kubur. Kubur pun boleh jadi peringatan pada manusia sebagaimana disebut dalam hadis. Tapi dalam banyak-banyak peringatan yang boleh menyedarkan dan menginsafkan manusia
adalah merupakan api neraka Allah. Ya, suatu Allah kata ja'alnaha tazkirah. Kami jadikan neraka itu adalah peringatan yang paling menginsafkan manusia dan menyedarkan manusia. Di samping itu kata Allah wa mata'an lil muqwin. Allah Ta'ala juga menjadikan api itu sebagai suatu kesenangan bagi orang-orang yang bermusafir. Ya, muqwin, orang yang bermusafir. Sebab biasanya orang yang bermusafir di padang pasir kan, mereka perlukan api sebab mereka tak ada rumah berteduh, mereka tidak ada tempat berlindung, jadi mereka terdedah kepada kesejukan. So mereka mudah untuk dapatkan kayu-kayu api dan mereka dapat menyalakannya dan mereka boleh memanaskan badan mereka dengan api tersebut supaya ia tidak mendatangkan mudarat. Ya, ataupun mereka boleh gunakan api itu bukan untuk memanaskan badan daripada kesejukan saja, tetapi untuk mereka memasak dalam perjalanan pemusafiran mereka itu, jika tidak sukar bagi mereka untuk memakan dan memanaskan tubuh badan mereka. Ya, so maknanya pengajaran yang ketiga tadi kita dah sebut pengajaran pertama. Pengajaran kedua iaitu api neraka sebagai peringatan yang paling dahsyat yang menyedarkan manusia. Yang ketiga, Allah Ta'ala memberi pengajaran kepada kita dekat sini iaitu bagaimana Allah Ta'ala menjadikan di sebalik, ya, ni peringatan yang penting, ya, di sebalik setiap kesakitan atau kesukaran atau kesusahan itu ada padanya nikmat. Sebagaimana Allah ciptakan api dekat dunia ni menjadi satu peringatan bagi manusia untuk manusia ingat api neraka akhirat, atau supaya manusia berhati-hati dengan api dunia ni yang boleh mencederakan, melecurkan. Tapi Allah kata juga di sebalik api yang bahaya tu dia juga ada kebaikan dia. Dia juga ada manfaat dia. Jika dia digunakan dengan cara yang betul, maka pada ketika itu manusia akan dapat manusia akan dapat manfaat daripada api itu. Seolah-olahnya kat sini para ulama mengatakan pengajaran daripadanya memberikan kefahaman pada kita apa sahaja ujian yang Allah beri kepada kita, apa sahaja nikmat yang Allah beri kepada kita, kita jangan memandang dari satu sudut sahaja, iaitu jangan memandang dari sudut manfaatnya sahaja sehingga kita lupakan bahawasanya nikmat yang sedang kita kecapi manfaat itu, ia juga satu peringatan bagi kita supaya kita bersyukur, tak salah gunakan nikmat, bukan bersenang-senang guna nikmat itu. Dalam masa yang sama, kalau Allah berikan kepada kita satu musibah, ya, janganlah kita memandang musibah itu hanyalah satu keburukan, satu perkara menyakitkan, tetapi sebenarnya di sebalik musibah itu juga adanya kenikmatan, adanya pahala, adanya ganjaran, adanya kedudukan, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Okay, baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan. Nanti insya-Allah kita sambung pada ayat 74. Tak sempat kita nak habiskan pada kuliah akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.